Okey, siapa yang ter-remove masa cikgu Amjad dah ter-remove masuk balik. Kenapa Nafiza? Saya, Kai dengan Aslam share device. Okey, share device jangan rapat-rapat sangat. Awak seorang dengan perempuan tu. Awak Aslam dengan? Tak ada lagi yang lain. Ada Kawan, ada kelas lain. Penjarakan penjarakan syariah compliance. Okay. Alright. Okay, tak apa. Okay, so kita fokus pada question. Okay, so this is the question. Oh, ada lagi nak masuk. Cikgu tak tahu lah macam mana nak masukkan automatic. Boleh kan? Tak apalah. Nak hujung sem pun. Okay, so ini soalan je. Okay, write a Java program for class name max class to find maximum value from an array. The class should contain min and find max. Kalau kita baca ni sebenarnya kita boleh buat apa saja bentuk method. Method kalau user define method we have 4 types kan. Kita boleh guna void without parameter, kita boleh guna void with parameter. And then kita boleh gunakan juga return other than void with parameter and return type without the parameter. Return type maksud cikgu bukan yang void lah, yang lain. Okay, tapi for this question you have no choices. Soalan ni tak ada pilihan sebab in details dia dah bagi tahu you kena guna apa. So you baca kat sini in details dia nyatakan kat sini. In main method it should contains declare and initialize an array name mylist to the following elements. Maksudnya array you all kena di-declare dan di-initialize all the values here into the main method. So you tak ada pilihan. You tak boleh buat array dalam method, dalam user define method. You kena declare your array in the main method. Okay, so kita kena follow sebab soalan dah tetapkan macam ni, kita kena ikut. Kalau kita buat cara lain, kita tak dapat markah lah. Okay. Tolong panggil Amjad balik. Tadi dia dah ter-kick out lah sebelum cikgu record ni. Dia dah ter-kick out. Cikgu tak boleh control tu, kick out tu. Sekejap, dia tengah nak masuk balik. Alright. Okay, next. Assign the value returned by find max to a variable name max. Ini maksudnya kita akan buat method call. Okay, ini maknanya kita akan buat method call. Okay, for those yang baru masuk tu, kalau tak ada file ni, boleh minta pada kawan yang bagi you link ni kawan yang bagi kawan tadi tu nampak Nur Hayati tu kan, minta soalan ni daripada kawan Okay, so the second one in the main method, assign the value return by find max to a variable name max. Maksud dia kat sini, kita kena buat method call. Okay, dia kata assign value return dekat sini, find max. Method call dia dekat sini lah. Okay, and then after you done the method call, then display max. Of course, in main method, kita akan buat method call dalam main method lah. So dia punya ini method call dia, ini dia punya declaration method and the define and create here. But this one kita tak payah define the size sebab kita dah ada value, terus saja kita assign to the value. And then bila dah lepas call, dah dapat call, kita display lah. Okay, what should contain in your method, in your user define method? Number one, your user define method must use the name find max. Kena guna nama ni, find max. Okay, array name tadi kena mylist. Kena ikut Okay, so find max is your user define method. So inside user define method, it only can contains use for loop statement to determine the maximum value. Maksudnya dekat sini, dalam user define method itu mesti berfungsi untuk cari maksimum. Mana dia dah dapat input, dia akan tarik input daripada main method tadi. From the main method, sebab kat sini nanti akan ada parameter. So dekat sini argument ni akan masuk dalam parameter. All the data ni 1, 4, 3, 5, 2 ni semuanya akan dihantar melalui argument. Okay, dan dia akan hantar ke dalam ni, masuk ke dalam parameter dia as an input lah. Remember parameter tu sebenarnya input
Parameter tu input sebenarnya. Data yang kita nak proses tu dalam parameter. And then it stated also here, receive the array of integer values. Receive the array. Receive all of this integer value through its parameter. Dia dah jelaskan kat sini mana parameter kita mesti array. Okay, sebab tu saya kata tadi, data ni semua nanti akan dihantar ke sini. Okay, sekarang ni faham tak? Faham dulu, faham tak apa nak kena buat? Jangan tanya dulu macam mana nak kena buat. Bila dapat soalan, faham dulu apa nak kena buat. Faham tak sekarang ni? Guys, are you there? Boleh Faham, sir. Okay. And last one, the method also should return the maximum value. Maksudnya kat sini you tak boleh pakai void. Sebab dia kata ada return value. Kalau return value maknanya apa data type value ni you kena ikut lah. Kalau value ni integer, so you kena return integer. So I hope it's very clear. Cikgu sangat puji soalan ni. Number one, because it's a very clear stated what type of method you should do. And it show the step by step what is inside the main method you should have, what is inside your user defined method you should have. So it can't be any kata tak ada misunderstood lah dalam soalan ni. Okay, kalau dia tak buat macam ni, pelajar akan jawab macam-macam cara method. Method ada 4 cara boleh gunakan. Kalau dia tak spesifikkan macam ni, so macam-macam jawapan nanti keluar. Okay, so dalam soalan ini maksudnya bukan dia nak tanya pelajar boleh tak buat, tapi dia nak tanya pelajar boleh tak buat secara spesifik. Kalau orang kata boleh buat, semua orang boleh buat. Semua orang akan pakai void method without parameter. Semua orang boleh buat benda tu kan? Sebab it is the most easiest. Kalau yang melibatkan parameter ni akan pening sikit lah. Okay, tapi tak apa. Kita cover hari ni sampai clear. Okay. Alright. Okay, so let's do the question. Jom kita buat soalan ni. Okay, ini yang dalam bahasa Melayu lah. Okay. Right, jom kita buat soalan ni. So sambil-sambil tu you boleh tengok soalan dekat dalam handphone lah. Kalau ada yang you terlupa dan sebagainya. Jom kita buat sama-sama soalan ni. Okay, so start new class. Okay. Okay, so kita tulis dulu apa-apa nama. Okay, dan kita tukar nama dia lah. Kita delete tukar nama dia. Okay, so kita nak buat soalan PSPM. So cikgu letak sedikit komen lah supaya nanti next time kita tahu apa yang kita tengah buat ni lah. So this is a PSPM question 4B. Question 4B. Okay, ada baru nak masuk ni, cikgu admit dulu Okay, Afiq baru masuk. Okay, PSPM question 4B. Ada lagi nak masuk? Asfarina. Okay, so mula-mula kita nak buat ni, kita kena tanya adakah dia melibatkan input dalam soalan ni? Ada input tak dalam soalan ni? Is there any input involved? Tak ada. Tak ada input so tak perlu letak import java.util.scanner lah, because it doesn't involve any input. Sebab apa? Sebab dalam soalan clearly stated dia punya value tu dah diberikan. This is the value, dah ada dah. So tak ada melibatkan input lah. So kita kena cari maksimum di kalangan ini sajalah. Okay. Okay, so create the class, public class. Okay, give apa nama yang bersesuaian lah. PSPM 4B.
Okay. Okay, after that create the you punya main method, public static void main. Sangat typo. String out. Sir, Ya. Yes, continue. bukan ke kelas ni. Kelas dah bagi. Oh, I see. Tu cikgu nak test tu. Mana kelas name dia? Oh, so nama dia Max Class. Sebaik ada yang perasan Okay, so kita kena tukarlah nama dia. Thank you. Who is that Siapa tu? Hasnia Aulia. Oh, Hasnia. Very good. You're very alert sangat alert. Okay, apa tadi? Max? Dah lupa dah. Apa tadi? Max apa? Max Class. Okay, so Max Class. Kita guna nama Max Class. Okay, so we have created the public static void main, the main method. Okay, so now is it involve any import? Tak ada, so tak ada scanner lah. Cukup setakat ni. Okay, so now we need to create the array. Sebab dalam soalan stated dia kata declare and initialize an array name mylist. So array you mesti nama mylist dan dia ada value ni lah. So you kena ada skill macam mana nak declare an array with the data. Tu skill tu sangat penting You kena tahu dia punya syntax lah. So the data is in integer, correct? Array tu adalah integer. So integer nama dia apa? Mylist. Dia nak masuk. Okay, so integer mylist and then the array sign ataupun you boleh buat integer array sign mylist dua-dua is acceptable and then the value lah data yang kita nak masukkan ni iaitu 14352. So kita masukkan dalam tu 1 4 3 5 2. Jangan lupa semicolon. Ini you kena hafal lah macam mana nak assign, macam mana nak declare and define an array with data yang telah diberi, dan yang kedua macam mana kalau data tak diberi nak minta daripada user. Dua-dua cara tu you kena tahu Okay, so we have settled the first part. Okay, so first part dia ask us to declare and initialize array name mylist. Kita dah buat nama mylist into the following element which is 1 4 3 5 2. Okay, now the second part, assign the value returned by findMax. Maknanya findMax ni adalah kita punya method, user defined method to a variable name max. So kita kena wujudkan satu variable name max. Dan apa result yang findMax ni kena umpukkan ke dalam max. So you kena faham ayat tu So dia kata int max, umpukkan int max ni kepada find apa nama dia? findMax. Umpukkan kepada findMax. findMax ni adalah kita punya method. Method dan dia akan ada argument. So boleh tak kita panggil method macam ni saja? Tak boleh. Kita kena panggil method melalui object. Betul? So kena create object dulu. What's the class name? Max class. Create nama object obj equal to new. And then the max class again. And then the method sign. Okay, now we have created the object and then you want to call the findMax method, you need to call by the object obj dot this one.
Okay, and then don't forget the semicolon. But I'm sure dalam ni akan ada argument nantilah. Apa argument yang kita nak hantar? Kita kena hantar my list. Ni kita kena hantar nanti. So kita boleh masukkan dekat sini my list. Okay, so kalau ikutkan my list ni dia ada banyak kan data dalam ni kan. Okay, tak apa, kita hantar dia punya nama saja dalam ni dulu. Kita hantar my list tu nama. So dia akan ada error sebab dia kata benda ni belum wujud lagi. Kalau you tengok error kat sini. Okay, so dia kata cannot find symbol variable my list sebab sekarang ni my list ni adalah di dalam bukan dalam array. Sebab tu dia kata tak wujud. Tak apa, lepas ni kita akan wujudkan dekat bawah. Kita akan jadikan dia array lah. Okay. Okay, so sekarang kita continue. Okay, what is next? So display max. So kita akan display max pula kat sini. So kita buat satu system.out.print system.out.print ln. So display max. So terus max saja. Alright. Okay, kita dah siap tapi dia akan wujud error sebab kita belum selesai dia punya method define lagi lah. Okay, so next kita selesaikan method define pula. Okay, ini dah selesai. Okay, now kita selesaikan method define. Okay, ataupun user define method. Okay, so to create a user define method, look again at the question. Okay, what type of return? So dia kata dia kena return the maximum value. So maximum value is here. What is the data type? Apa data type dia? Data type dia apa? 14352. INT. INT. So maknanya kita akan return INT. So kalau you return INT, find max ni mesti mula dengan INT. Faham Okay, so kita create find max ni with the INT. INT find max Okay, INT find max. Okay, and then it has a parameter dalam dia. Dalam dia ada parameter lah. So apa, macam mana cikgu tahu ada parameter? Sebab dalam soalan dah stated. Okay, where find max method shall use for loop statement to determine the maximum value. Okay, ini belum buat lagi, tapi yang kedua ni menunjukkan bahawa receive an array of integer through its parameter. Maksudnya dalam ni dia kena ada parameter yang mana akan receive array. This is new for all of you. Cikgu belum ajar lagi macam mana nak receive array dalam parameter. So please look carefully. Okay, look it carefully. Okay, so macam mana kita nak buat parameter yang melibatkan array? Okay, so parameter kita kena data type dia lah. So data type dia kita tahu integer. All of this is integer. Okay, and then put the array sign. Okay, and then any variable name. Tak kisahlah nak pakai nama apa, nama X ke, nama Y ke, nama num ke, terpulang pada you. Cikgu pakai num lah. Okay, and then don't forget the body lah. Okay, ni body dia. Okay, so pada peringkat ini, okay, pada peringkat ni kita dah panggil my list ni, kita dah buat my list ni, and then my list ni akan hantar ke sini. Dia akan hantar ke sini. Okay, jap dia tengok. My list X. Okay, supposedly clear tak apa, kita settlekan dulu. Tak, tengok kalau dah settle nanti ada keluar lagi tak error kat sini. Okay. Oh, ada error ni sebab ni, nampak ni. Ni huruf kecil, ni huruf besar. Patutnya tak ada error ni. Okay. Okay, so now dah tak ada error. So dia dah kenal. Okay, kat sini dia akan panggil array. So my list ni, all of the value ni akan dihantar ke sini nanti. Semua value ni sebenarnya dah dimasukkan, semua value ni dia akan hantar secara argument di sini, dan argument akan hantar dia kepada method sebagai parameter. Faham Faham tak?
Sekarang faham tak? Faham, sir. Okay. Faham, sir. Okay, good. Okay, so now using the method we want to find the maximum. Kita nak cari maximum. So kalau kita tahu maximum nak cari, kita kena set dulu nilai max yang pertama, atau kita kena set dia punya benchmark. Ada dua cara. Cara yang pertama, maximum you set nombor yang paling kecil. Negatif 9999, 5 kali 9. Okay, nombor paling kecil. Ataupun cara yang kedua, because this is an array, so you can set the first number as the maximum. So ada dua cara. You nak setkan first number as maximum, ataupun you boleh set sebagai maximum equal to negative 9999. Okay, so I show you both way. So let's say cikgu nak letak maksimum tu sebagai negative 99999. Okay, or ni cikgu buat dua lah. Kena komen lah, tak boleh lah baca dua-dua. int max is equal to, okay, what's the first value? The location is 0 kan? Location dia mesti kosong kan? Okay, so kita akan setkan apa nama array kita nak buat kat sini. Apa nama array dia? Apa nama variable dia? Sorry. Here. What will be the, is it my list ataupun is it you want to use num? Dekat dalam ni. Is it you want to use my list atau my list dalam kurungan 0, atau you nak letak num dalam kurungan 0 kat sini? 6 kot. 60. 6. Because yang atas ni dengan ini terpisah. Dia tak berkait langsung. Dia tak kenal pun my list apa. Kat bawah ni tak kenal pun my list apa. Yang dia kenal hanya 6. So we can make use of 6. 6 berapa? 6 kosong lah. Kita nak setkan value yang pertama lah. So bila ni semua datang kat sini, dia dah dikenali sebagai 6. Dia bukan lagi dikenali sebagai my list. Semua datang ni. So kalau you buat dia sebagai kosong, dia akan ambil nilai 1 ni lah. Okay, so kalau cikgu unhiddenkan dia, hiddenkan yang atas. Okay, so kat sini tak ada error. Okay, kenapa error ni muncul? Sebab kita return, kita kena ada perkataan return kat sini lah. Baru hilang error tu lah. Okay, so we have set the first value. Now we can use the for statement. Why we are using for? Because for will move from 1 to 4 to 3 to 5 to 2. It will move the location, and we are combine the location with the variable name to get the value inside all the boxes. Harap you all boleh kait lah apa yang cikgu selalu sebut box kan. Harap you boleh kait. Okay, so kita kena gunakan for. Tujuan for bukan array jangan salah faham. So for untuk array, for is repetition guys. For is not array For is repetition. Kenapa nak guna for? Sebab nak nombor tu bergerak. Daripada kosong jadi 1, jadi 2, jadi 3. Okay, bila nombor tu bergerak, boleh dimanipulasikan dalam array untuk access value dalam boxes. Itu saja. Okay, so for let's say I'm using int x is equal to 0. This is a tricky part. Tengok, faham kan betul-betul. Okay, what will be the size guys? So x must be less than what? Tell me what is the size. Berapa size dia guys? I don't want to use 5 Cikgu tak nak guna 5. 6.lang. Yes, correct. And num.lang is not mylist.lang Here the array already known as a num. So you kena gunakan num.lang. Okay, kalau gunakan less than 5 boleh tak? Boleh lah, tapi tak syok lah. Kalau kita pakai nombor lain nanti dah kacau kat sini. Kalau you pakai num.lang, you tambah berapa banyak nombor pun program you masih boleh running. Tak ada masalah. Okay, so num.lang and then x plus plus lah. And then close it. Okay, close it and then don't forget the open and the close braces for this for. Untuk for ni ada open and close braces.
Okay, so now inside the for, what should we do? We should do what we are familiar with, which is we want to find maximum. So if max, okay, if max, okay, kalau max lebih kecil lah. If max is less than, lebih kecil daripada apa guys? 6 dalam kotak. Nak letak apa? Kosong, 1, 2. X. X. 6X. Kalau dia lagi kecil, maknanya dia kalah lah. Kalau dia kecil, maknanya dia kalah lah. Dia perlu digantikan. Sebab tu cuba pakai lagi kecil. Kalau dia sama, dia kekal. Tapi kalau dia kecil, dia kalah. So, dia perlu digantikan kepada max is equal to 6X. Dia perlu digantikan. Okay. And lastly, apabila telah dapat semua value max ni, apabila for ni telah tamat, so barulah kita returnkan. So kita nak return apa? Return max. Okay. So apabila dia return max, maknanya it will return the highest value. Highest value will return here, and then the highest value tu akan masuk dalam, kat sini nama pun sama, max juga, tak ada masalah, and then dia akan print max. Okay, kalau takut keliru, sini tak boleh tukar nama, sini boleh tukar nama, max C. Kenapa je kata sini tak boleh tukar nama guys? Kenapa guys? Kenapa? Yang tu max tu soalan suruh. Yes, soalan suruh. Soalan dah suruh. Tapi kalau you nak buat dua-dua nama max, tak ada masalah. Cikgu cuma tukar max C sebab cikgu nak you all tahu bahawa dua max ni tak berkaitan satu sama lain. Sebab tu you kena declare kat sini kena declare lagi sekali. Sebab dia tak berkaitan. Dia terpisah sebab ni satu method, ni satu method. Okay, apa yang nak guna kat sini, declare dulu. Apa yang nak guna kat sini, declare dulu. Okay, okay, so we have done. If we look it as a logically, supposedly it can run lah. Okay, but apa-apa pun kita compile, kita tengok. Berjaya tak dia keluarkan 5 sebagai answers dia lah. Okay, so yeah, compile. And then run it. Okay, so dia keluar 5. Okay, berjaya. So kalau program ni, kita boleh tambah sesuka hati kita. Value number dia sebab dia tak ganggu lah, sebab kita tak hadkan value dia lah, dia tak ganggu. Kalau macam ni dia akan keluar 45 lah. Okay, got it guys? Dapat tak? Dapat. Okay, so Dapat tu. Okay, I will give you the code. Cikgu akan bagi you all code ni untuk you try. Tapi you kena ingat kalau dia boleh tanya tentang maksimum, agak-agak dia boleh tanya tak tentang yang lain-lain? Boleh. Apa maksud cikgu yang lain-lain tu? Minimum. Lagi? Frekuensi lagi? Total. Lagi? Mean. Rate. Mean. Ada 5 yang lain. Dia boleh tanya tentang minimum, boleh tanya tentang total, boleh tanya tentang frekuensi, boleh tanya tentang average ataupun mean. Lagi satu apa Dia ada 5. Apa lagi satu? Maksimum lah. Maksimum kita dah tunjuk ni. Okay. Kalau yang ini, yang you buat ni, you nampak ini hanya sesuai untuk max dengan min saja. Tapi kalau dia tanya total, can you create a total je? Boleh tak you create satu method total? Type of queries will dia akan hantar, dia akan return balik lah. So cikgu tunjuk int. Okay, let's say the name is total. Okay, and then it will get the parameter and the program will pass the argument to it lah.
So int sama juga, kita boleh guna sama juga. Okay, 6. Okay, sama juga. Kita boleh guna sama. Okay. Tapi dia ada tricky part nanti. Okay, sebab apa tricky part? Sebab if you want to create total, you need to use you kena ada assign value. Sebab you gunakan accumulation kan. Total equal to total plus, correct? So mesti ada accumulation lah. Okay, so macam mana nak access all the array value ni? So nak access value dia kena gunakan for. Soal lah, just copy lah Okay, Ctrl C, cikgu just copy. Dia tak ada kaitan, jangan risau atas punya hal, bawah punya hal. Okay. Yang error keluar ni sebab kita belum return lagi. Kita kena return integer nanti kena return total lah. Okay, so dalam for ni kena ada apa? Nak kira total kena ada apa? Acu? Kena ada acu? Accumulation. So kita buat total is equal to total. Total apa? Total apa guys? Total plus. Nak plus apa guys? 6? 6 apa guys? X. X. Ni belum sampai tricky part lagi. Okay, so kalau tricky part dia adalah you kena because this is accumulation, so you need to assign, you need to initialize the first value. So selalunya kita akan initialize kat sini kan, total sama dengan Zero. int, yes, sama dengan 0. Okay, and then kita akan return total. Because total is in integer, so dia akan return the total in integer. Okay, tak ada error. Tak ada error, tapi kita tengok ada logic error tak? So kita panggil dia. Kita panggil total. Okay, dekat dalam main method lah. So nak panggil mesti dalam main method. Okay, untuk tak confusekan you all, cikgu hidden yang max tadi supaya tak confuse Okay, so let's call the method ni system, cikgu terus print dot out dot print. So kita nak print obj dot total and then dalam dia ada argument. Apa argument dia? MyList. Okay, argument dia adalah MyList. Okay, and then semicolon lah. Okay, compile, so no error. Okay, tapi adakah dia dapat value yang betul? So ni banyak sangat, kita ambil 3 cukup. So 1 campur 4 campur 3 berapa? 5, 8 Supposedly 8 Okay. Sepatutnya 8. So kita tengok kalau tak ada error. Okay, cun. Alright. So keluar 8. So tak ada error lah dekat sini. So ini boleh digunakan. Okay. So bila kita panggil dia, dia akan start kat sini and then the for ni dia akan cari total tu lah. Dia akan cari total. Okay, so total you have settled. Okay. How about to get a frequency? Macam mana nak cari frequency pula? Okay, so frequency int. Kalau dah boleh cari total, mesti boleh cari average kan? Mean kan? Macam mana nak cari mean? Double. Kenapa cikgu buat double? Sebab average mesti dalam double Mean is average So double average. Okay, so kita akan panggil integer juga. Kenapa kita panggil integer? Sebab array, dalam array tu integer, jangan tukar. Cuma kita nak pass a double average value saja nanti. You all boleh follow tak setakat ni? Okay, cikgu laju ni. Boleh, sir. Okay.
Okay, cuba naikkan sikit lah. Tak nampak ni. Okay, so double average. Okay, so kita panggil, kita nak cari average, kita kena cari total dululah. Kalau nak buat dekat atas ni, nak sambung pun boleh. So kita ambil saja daripada atas ni, formula dia. Tapi kena tukar dia kepada ni dulu. Kita copy paste saja. So yang atas ni untuk cari dia punya total, tapi total dia dalam integer lah. Okay, so the challenge is to change from integer to double. So kalau you nak change, you kena return total divide by, you nak divide by apa? Num dot length. Tapi num dot length ni adakah dia integer ataupun dia dalam decimal? Num dot length ni Integer. dia dah integer. So kalau integer bahagi integer, dia akan dapat jawapan integer kan? Betul tak? So macam mana kita nak tukarkan dia kepada double? Kalau cikgu akan buat darab 0.1 je lah. Yalah. Darab saja je nak tukar pada double. Kalau tidak nanti dia akan keluar error. Kalau tak percaya kita compile, kita tengok. Oh, tak ada error. Sebab double boleh terima integer, sebab tu tak ada error. Tapi nanti logic error berlaku. Let's say kalau total dia 5 bahagi dengan 2, dia akan keluar jawapan bukan 2.5 tapi dia akan keluar jawapan 2. Kita nak tu berlaku lah. So untuk elakkan itu berlaku, so kita boleh darab ni dengan nak jadikan dia ni, so kita boleh darab dengan 1.0 lah. So bila darab dengan 1.0, it will change it to the ni. Tapi ni tak jadi juga. You kena darab yang bawah dulu dengan 1.0. Baru dia akan jadi. So integer akan bahagi dengan decimal numbers. So jawapan dia akan return decimal number. So kita boleh try kalau kita nak tengok result dia. Nama dia average. Okay, so kita hiddenkan yang ni. Okay, kita keluarkan average. Okay, print average AVE. Okay, tapi value kat atas ni kita tukar supaya dia jadi 5 lah. So 5 bahagi 2. 5 mana tadi? Okay, so total 5 bahagi 6.length dia 2 dalam 1.0, mana bahagi 2.0, so dia akan dapat jawapan 2.5 sepatutnya lah. So we compile. Okay, tengok adakah dia dapat 2.5? Yes, 2.5. Tapi kalau tak ada 1.0 ni, kalau ni tak ada, kita tengok jawapan dia. Apakah jawapan dia kalau ni tak ada? Compile. Dia keluar 2.0. Which is logic error. Faham tak? Sebab apa 2.0? Sebab ini integer, ini pun integer. Integer bagi integer, walaupun dia dapat 2.9999, dia tetap keluar 2.0. Walaupun you dah doublekan dia, sepatutnya dia akan keluar 2.5 tak? So you kena buat sesuatu, salah satu daripada ni, let's say you darab 1.0 untuk menjadikan dia sebagai double. Setakat ni boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okay, now the last one is frequency. So can I leave it to you the frequency? Boleh tak cikgu serahkan kat you all untuk buat frequency? Cikgu dah buat maximum, minimum cikgu tak buat. Cikgu dah buat total, cikgu dah buat average. Nak buat frequency, you pilih nak buat frequency ke nak buat minimum? Nak cikgu buat frequency ke minimum? Minimum So frequency I leave it to you Alright. Okay, so minimum dengan maximum tak jauh beza guys. Minimum dengan maximum tak jauh beza. So just copy saja. Tukar-tukar sikit je nanti dia jadilah kan. Ni naikkan ke atas. Jangan turun sangat. Okay, so control V. Tukarlah frequency. Okay, so dah record guys.
Saya dah record dah. Min boleh lah Min Ha? Frekuensi sir. Tak nak Min. Frekuensi sir. Min boleh buat sendiri sir. Oh, nampak cikgu copy paste terus kata boleh buat sendiri Nanti cuba pastikan cuba. Okay, so kalau nak cerita frekuensi, masuk je dekat sini, data ni nanti kita kena ubah lah. Data yang masuk ni takkan 1/4, macam mana nak cari frekuensi kan? So kita kena ada 4, ada 1, ada 3 ke, ada 4 lagi ke. Baru tahu nombor 4 ada 4. Nombor 1 ada berapa, nombor 3 ada berapa. Ataupun frekuensi kita boleh gunakan numbers below 5 ada berapa, numbers above 5 ada berapa. So it depends on question lah kalau frekuensi kalau macam ni mungkin cikgu akan buat frekuensi berapa ada nombor 1, ada 2. Berapa ada nombor 4, ada 1, 2, ada 3. Berapa ada nombor 3, ada 1. Faham Itu faham frekuensi? Faham tak? Faham sir. Okay, so frekuensi, so it's still in integer lah sebab frekuensi tu dia akan hantar value integer lah. Okay, cuma dekat sini you kena ingat bahawa return hanya boleh return satu saja. So kalau you nak cari frekuensi, you kena masukkan you nak cari apa. Kalau you nak cari satu je. Kalau you nak keluarkan ke semua nombor ni, you tak boleh gunakan integer lah sebab kalau return dia hanya boleh return satu value saja. Contohnya nak cari frekuensi apa? Frekuensi nombor 4, dia akan return ada 3 nombor 4. Satu value saja. Kalau you nak return 3 value, nak ada 1 berapa, 4 ada berapa, 3 ada berapa, you kena gunakan void lah. Tak sesuai gunakan return integer type. Yang ni cikgu nak tunjuk contoh integer, so nanti input dia kita akan masukkan nak cari apa? Nak cari number 4. Berapa ada number 4 dalam tu? Ada 3. Cikgu akan buat macam tu. So frekuensi ni dia boleh jadi luas, soalan dia meluas. Nak cari macam mana. Cikgu tunjuk contoh satu yang menggunakan return with the parameter lah. Okay, so integer freq. Okay, integer frequency. And then our integer frequency and then the parameter. Okay, so dalam ni kita akan panggil semua array tu. So int. Guna 6 lah senang Nak guna lain pun boleh, tak ada masalah Cikgu guna 6. Sebab atas-atas tu semua dah 6 lah. Okay, so it will also return the integer. Okay, so dekat sini maybe you can ask an input lah sebab you nak cari apa. Tapi kalau you tak nak cari apa, you just nak count apa nombor yang ada, so kita kena gunakan system.out_print lah dalam ni. Okay, so let's say I'm using cikgu akan gunakan ada berapa nombor 1, ada berapa nombor 3, ada berapa nombor 4 lah. So it's not input from user, tapi cikgu akan buat satu for. Ni cikgu buat advance sikit kode ni agak advance sikit Okay, so for, kenapa cikgu buat for? Sebab nak masuk dalam tu nak cari nombor apa yang ada. And then dia akan keluarkan. Okay, for int x equal to 0 and then x must be less than num dot length. Okay, and then x plus plus. Okay, and then kita nak cari pula the first number. So bila dapat nombor tu, kita akan jadikan nombor tu sebagai input lah. So dia quite advanced sikit lah Advanced lah nanti, tak payahlah, kita buat yang simple lah. Kita buat yang simple, kita get input from user boleh Nak advanced nanti tak keluar pun, pening you je, kesian ke you nanti. Okay, so just create input sc.next lah So system .out.print. Okay, kalau nak buat advance tu buat sendiri, nanti boleh show dekat sir. Kalau tak tahu boleh tanya sir. Enter num.
number. Okay, so oleh kerana kita dah melibatkan input, so apa kita kena buat guys? Mesti ada scanner Java. SC kan? Import Java, scanner SC tu semua kena ada Scanner SC equal to new scanner and then system dot in. Okay, and then atas mesti ada import Java kat sini import java.util.scanner. Okay, import java.util.scanner. Okay, and then dekat sini bila dia dah masuk for tu, kita keluarkan message enter number, so kita kena masukkan number lah. Okay, so kita boleh buat int num1 is equal to sc.next. Saya rasa you dah nampak kan sekarang ni kan? Dah nampak nak buat apa kan? If statement, kita check num tu, okay, berapa banyak num1 tu. If num1 is equal to num apa guys? Num apa? Num X. Yes, num x. Then kita buat accumulation, kita akan count. Okay, count equal to count plus 1. Kita akan count. Okay, so bila dia masuk kat sini nanti dia akan count, dan oleh kerana ini adalah accumulation, so kita kena initialize the count lah. int count is equal to 0. Okay, so we have done. Kat sini apa error dia? Kita tengok balik. Incontrollable JavaScript to be converted to integer. Oh, int. Okay, kat sini apa lagi error dia? Tengok kat sini. Convert to boolean. int cannot be convert to boolean. Mana datang boolean? int cannot be converted to boolean. Oh ni. Ni tak boleh lah sebab this is condition kan. This is comparing kan. So kena ada dua lah. Tak boleh ada satu kena ada dua. Okay. So kita kena ada return lah Tak ada return dia keluar error Return TURN. So return the count. Okay. So dekat sini sebenarnya tak payah letak braces, tapi kalau tak faham tu better letak lah. Letak braces maknanya for ni dah tamat dekat sini lah. And then after for tamat kita returnkan count yang telah kita kira tadi. Okay, so now we call. So kita nak call dia by using just using the obj, sebab kita tak perlu print. Kenapa je kata tak perlu print? Sorry, bukan tak perlu print. Kita kena print result dia. So copy, C, Ctrl V, and then obj apa nama dia? Nama dia adalah frac. Okay, obj FREQ. F ni huruf besar so kena sama lah. Okay, compile, and then kita boleh run, kita boleh tengok dia punya. So dia minta kita enter a number, so enter number, kita dah tahu dalam tu ada nombor 4, so kita masuk 4 lah. Kalau kita masuk nombor yang tadi dia tak keluar pula, dia akan keluar kosong. Keluar juga jawapan. So number 4 ada 3 dalam ni lah. Kalau kita enter number yang tak ada, dia akan keluar kosong lah. Nombor 6 contohnya, dia akan keluar kosong. Okay, this is a simple type of frequency lah. Kalau you kata, cikgu boleh tak buat yang nak cari ada berapa 1, berapa 4, berapa 3, itu coding dia panjang sikit lah. Cikgu sure dia takkan tanya terlalu, bukan complicated, dia boleh buat sebenarnya, tapi panjang sikit.
Okay, so minimum boleh you all buat sendiri? Boleh. Boleh Boleh. Okay, so today cikgu dah settlekan macam mana nak pisahkan array dekat dalam main. Kemudian kita buat method yang khas. Dalam method tu tak ada array tapi kita panggil array yang kita buat dalam main tadi ke dalam method dan kita proses dia. Okay, dan kita proses dia Hopefully kehadiran you all hari ni memberi manfaat pada you all. Hopefully effort yang you bagi hari ni dibalas oleh Allah. Dipermudahkan urusan you all. Kalau keluar soalan macam ni dipermudahkan untuk you all jawab. Okay, satu cikgu nak pesan, esok akan ada satu sesi YouTube YouTube streaming jam 9 pagi. You all dah ada address dia? Ada alamat YouTube tu? Ada tak? Have you got the address? No. Tak dapat lagi. Okay, kalau tak ada cikgu bagi kat you all sekarang live streaming. Okay, ni alamat dia. Sekejap Okay, so cikgu share dengan you all. Cikgu cuma ada kontak untuk lecture sir dengan amali sir lah. So cikgu bagi dekat dua ni, nanti you edit-editkan dekat kawan-kawan yang tak dapat lah. So you boleh tengok dekat situ. Kalau kita buka, dia dah standby lah ni. Live in 10 hours, so another 10 hours Okay, sir akan jadi panel yang kedua. Sir akan bincangkan tentang control structure, which is yang melibatkan looping lah. Okay, so hopefully ramai-ramai masuk esok pukul 9 pagi sampai 10.30 pagi. Boleh guys? Boleh, sir. Boleh, Boleh sir. sir. Okay. Okay, so thank you. Boleh, sir. Okay, nanti saya akan share dalam saya punya channel YouTube apa yang kita bincang malam ni. Kalau you nak tengok nanti you subscribe lah. You tengok lah ataupun you search saja nama saya dekat dalam YouTube Okay, so that's all for today guys. Thank you for your attendance. Thank you for your focus. Ni dah pukul 11 malam. Okay, that's all. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. 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 Okay, Thank you sir. bye-bye. Okay, Thank you sir. okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, others, do we have any question? Kalau tak ada question, cikgu akan. Okay, thank you. Farah, okay, Farah Nabila, okay. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya boleh angkat tangan, boleh tanya. Kalau tadi cikgu nak end I will end the class. Ni mungkin dah tertidur dah ni. Okay, bye.